Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Abu Zarin bin Selamat dan juga rakan-rakan sekalian. Kami merupakan kumpulan 14 ingin membentangkan berkaitan dengan erti sebuah perpaduan kaum. Sebelum itu, ini merupakan senarai nama ahli kumpulan 14 iaitu Muhammad Izzat, Muhammad Zulfadli, Muhammad Syakir, Shivani, Roshini dan juga saya sendiri iaitu Nur Azyuni. Tanpa melengahkan masa, mari kita ke pembentang yang pertama. Selamat sejahtera semua orang, nama saya Shivani dan hari ini saya akan menjelaskan tentang maksud perpaduan. Kesatuan adalah perpaduan, tahap dan jenis kesatuan yang ditunjukkan oleh komuniti atau kumpulan dan jirannya yang merujuk kepada semua hubungan sosial yang berkaitan dengan manusia. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang sosial atau sains sosial. Asas penyatuan masyarakat adalah berbeza. Dalam masyarakat sederhana atau biasa, ia mungkin berdasarkan hubungan keluarga dan nilai-nilai saling menghormati dan cinta. Bagi masyarakat yang lebih kompleks, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perpaduan sosial atau masyarakat. Selain itu, perpaduan rakyat menjadi satu cabaran utama yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia. Isu perpaduan adalah utama dari 9 cabaran untuk mencapai matlamat wawasan 2020 yang berbunyi mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, yang mempunyai matlamat yang serupa dan boleh dikongsi bersama. Di samping itu, rukun negara kita dibentuk dengan tujuan utamanya membentuk perpaduan kaum dalam kalangan rakyat dan menjadi identiti rakyat Malaysia. Antara matlamat rukun negara ialah mewujudkan masyarakat Malaysia ke arah mencapai perpaduan lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Bagi mencapai matlamat ini, digariskan 5 prinsip rukun negara yang perlu difahami dan dihayati setiap lapisan masyarakat. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang mengganggu gugat perpaduan etnik di Malaysia. Tragedi ini berpunca daripada kempen pilihan raya yang menimbulkan isu perkauman sensitif. Tercetusnya tragedi 13 Mei didakwa berpunca perasaan tidak puas hati antara satu sama lain. Hal ini kerana orang Melayu jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Keistimewaan yang diberikan kepada orang Melayu juga mengakibatkan etnik lain terasa dinaktrikan dan peluang ekonomi mereka terancam. Ini menjelaskan ketidakpuashati kalangan rakyat mengenai kedudukan istimewa orang Melayu. Bahasa Melayu, institusi beraja dan kewarganegaraan sehingga menimbulkan konflik berpanjangan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh itu, rukun negara kita berkait rapat dan menegaskan tentang perpaduan dan kepentingannya kepada rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Nur Azyuni binti Ishak yang memegang nombor metrik di 202010922821. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada pembentang yang pertama. Saya akan membentangkan tugasan 1 yang berkaitan dengan perpaduan kaum. Apa itu perpaduan kaum? Perpaduan kaum ini merujuk kepada semua kaum di dalam sesebuah negara. Sebagai contoh, Malaysia, kerana Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan juga bangsa seperti Cina, India, Melayu, Iban dan juga lain-lain lagi. Masyarakat yang berbilang kaum ini akan saling bekerjasama atau erti kata lain akan berganding bahu untuk membina atau membentuk sesebuah negara menjadi sebuah negara yang aman dan juga damai. Untuk pengetahuan anda semua, perpaduan kaum ini telah wujud pada zaman dahulu lagi, iaitu zaman penjajahan British. Hal ini dikatakan demikian kerana penjajah British telah membawa masuk kaum Cina dan India untuk kepentingan mereka sendiri dalam usaha mengeksploitasi ekonomi yang mewujudkan jurang sosial dan juga ekonomi yang amat besar antara ketiga-tiga kaum tersebut. Penjajah British mengeksploitasi ekonomi dengan mengarah kaum-kaum tersebut untuk bekerja. Seperti Cina bekerja
dalam sektor pelombongan, India bekerja dalam sektor peladangan, manakala Melayu pula bekerja sebagai nelayan atau petani. Namun kini masyarakat yang berbilang kaum ini telah berjaya mempertahankan budaya masing-masing untuk membentuk masyarakat yang bersatu hati dan juga bersatu teguh. Bak kata peribahasa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat bin Muhammad Khair dengan nombor matrik D2019-2090853. Dasar perpaduan kaum di Malaysia dapat dicapai melalui proses integrasi. Integrasi bermaksud menyatukan etnik atau kelompok terasing yang pada asalnya hidup dalam komuniti dan persekitaran sendiri. Melalui proses integrasi yang baik, perbezaan dan kepelbagaian latar belakang budaya dan amalan kaum lain dapat dihormati serta difahami oleh rakyat Malaysia. Proses integrasi terbahagi kepada 5 tahap, bermula dengan segregasi di tahap rendah dan amalgamasi sebagai tahap integrasi yang paling tinggi. Yang pertama, segregasi ialah pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan etnik yang lain. Pengasingan ini berlaku dalam beberapa keadaan. Contohnya, sekolah vernakular iaitu sekolah jenis kebangsaan atau sekolah menengah jenis kebangsaan, ataupun penerbitan akhbar mengikut bahasa-bahasa tertentu seperti akhbar bahasa Mandarin ataupun bahasa Tamil. Seterusnya ialah akomodasi. Akomodasi pula ialah proses di mana etnik menyedari norma dan nilai kaum lain namun tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Proses akomodasi ini jelas berlaku di Malaysia kerana setiap etnik bebas mengamalkan budaya mereka dalam keadaan harmoni seperti amalan agama atau kepercayaan. Seterusnya ialah akulturasi. Akulturasi ialah penerimaan unsur kebudayaan dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan. Walaupun begitu, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima budaya lain. Seperti di Malaysia, antara pakaian formal untuk penjawat awam ialah dengan mengenakan tali leher dengan kemeja sewaktu memasuki pejabat. Berikutnya ialah asimilasi, iaitu proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Asimilasi dapat dikaitkan dengan rakyat Indonesia, di mana hampir semua rakyat Indonesia bertutur dalam bahasa Indonesia walaupun orang Cina bersembang dengan orang Cina di Indonesia. Akhir sekali ialah tahap proses integrasi yang tertinggi, iaitu tahap amalgamasi. Ia merupakan proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. Kebiasaannya proses ini terjadi melalui perkahwinan campuran antar etnik yang berbeza, seperti orang Cina atau India yang berkahwin dengan orang Melayu Islam. Maka orang Cina ataupun India itu perlu menerima bahkan mengamalkan kehidupannya mengikut budaya dan agama orang Melayu itu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulfadli bin Zulkarnain yang memegang nombor matrik D2019-2090761. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang kepentingan perpaduan kaum. Yang pertama ialah kepentingan perpaduan kaum dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranjau berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil perpaduan masyarakat tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata orang Inggeris supaya memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Implikasinya, masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kokongan penjajah. Perpaduan yang telah wujud kini adalah warisan daripada nenek moyang kita yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Okey, yang seterusnya ialah
Perpaduan juga dapat mengelakkan semangat asabiah, iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri. Ala enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Semangat asabiah ini akan menimbulkan pemusuhan antara kaum. Hasilnya, Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada negara lain seperti negara Amerika Syarikat yang mengamalkan dasar apartheid. Dasar apartheid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih dengan golongan yang berkulit hitam. Akibatnya, wujudlah pelbagai masalah sosial yang melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit. Sebagai iktibar, Malaysia wajarlah mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat asabiah terjadi di atas bumi Malaysia ini. Dan yang ketiga ialah mewujudkan masyarakat yang harmoni. Bagai aur dengan tebing merupakan peribahasa yang amat sinonim dengan kehidupan masyarakat Malaysia. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum, namun semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara. Bertitik tolak daripada sikap saling tolong-menolong ini akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu. Perpaduan merupakan aset terpenting Malaysia kerana tanpa perpaduan tidak mungkin keharmonian dapat dinikmati. Ibarat bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dan seterusnya yang keempat, kepentingannya ialah keamanan negara turut dapat dipertingkatkan. Apabila amalan perpaduan kaum telah meresap ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia, seperti yang kita tahu, tanpa perpaduan kaum, keamanan tidak dapat diwujudkan kerana rakyat akan bergaduh sesama sendiri, menghancurkan keamanan sebuah negara yang telah terbina itu. Pertelikahan yang berlaku antara rakyat yang menghasilkan suasana hidup yang berporak-poranda. Oleh hal yang demikian, benarlah perpaduan kaum itu penting untuk meningkatkan keamanan negara bagi mengelakkan hal yang demikian berlaku. Dan yang kelima, menarik minat pelancong untuk mengenali budaya masyarakat Malaysia berbilang kaum. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama, tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan pelancong asing ini. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dan membangunkan negara. Pelaburan dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Rentetan itu, perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadi Malaysia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain. Dan yang terakhir sekali ialah dapat mengamalkan perpaduan kaum ini, kita juga dapat memajukan ekonomi negara. Apabila perpaduan kaum diamalkan oleh rakyat Malaysia, penindasan ekonomi tidak akan berlaku kerana setiap kaum akan bersaing dengan adil tanpa sedikit pun perasaan hasad dengki dalam diri. Contoh persaingan yang berlaku dalam dunia perniagaan. Bukan itu saja, apabila rakyat mengamalkan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, nescaya rakyat juga dapat bersama-sama memajukan ekonomi negara. Dan sekian daripada saya untuk ahli keberanian seterusnya. Terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Abu Zarin bin Selamat. Nama saya ialah Roshni Anubah Manangan dan nombor kad matrik saya ialah D202010922828. Perpaduan kaum ini sangat penting kepada sesebuah negara, terutama negara yang memiliki rakyat berbilang kaum seperti negara kita Malaysia. Antara langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan kaum adalah menghayati dan memahami rupa negara dengan baik, meluhurkan dan mematuhi perlembagaan Malaysia, tidak mengeluarkan perkataan atau isu sensitif yang berbau perkauman dan penindasan terhadap sesuatu kaum. Sering melakukan aktiviti kemasyarakatan seperti aktiviti bergotong royong atau majlis rumah terbuka. Dan yang terakhir adalah membudayakan amalan kunjung-mengunjung ke rumah yang berlainan kaum dan saling mengambil berat antara satu sama lain. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Syakir Firdaus bin Kamarudin. ID matrik D202010923767. Saya akan menyatakan rumusan bagi poster kumpulan kami, iaitu erti sebuah perpaduan kaum. Seperti yang kita tahu, negara kita ini merupakan sebuah negara yang terdiri oleh masyarakat yang berbelah bangsa, agama dan budaya. Oleh itu, untuk mencapai tahap di mana semua masyarakat
saling bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain sambil mengetepikan perbezaan yang ada di antara mereka adalah agak sukar untuk dicapai jika kita lihat kepada sesetengah masyarakat pada masa kini yang mana mementingkan diri mereka sahaja dan tidak mengambil berat akan kepentingan perpaduan kaum. Pengabaian perpaduan kaum bukan sahaja akan memberikan kesan kepada masyarakat, malah ianya juga akan memberikan impak yang negatif kepada negara itu sendiri, seperti dari segi ekonomi, politik dan keselamatan negara. Ini menunjukkan betapa pentingnya perpaduan kaum kepada masyarakat dan kepada negara itu sendiri. Oleh itu, masyarakat dan kerajaan haruslah berusaha sehabis daya dengan memainkan peranan mereka masing-masing untuk memastikan perpaduan dapat dicapai di dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan bagi memastikan negara kita mencapai status negara maju. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.